bentuk amalan soleh kita buat. Antara lain ialah kita nak ingatkan tentang perkara-perkara sunat yang kita boleh buat hari raya. Perkara-perkara sunat yang simple yang kita boleh buat, anak-anak isteri kita pun boleh buat. Ini kita dah dengar selalu dah, tapi saya nak ingatkan. Antaranya ialah kita mandi dan membersihkan diri sebelum solat hari raya. Sunatkan kita ni mandi, niat mandi sunat hari raya. Supaya mandi kita tu niat membersihkan diri kerana nak menghadap Allah Ta'ala, dapat pahala sunat. Kerana ia dibuat oleh para sahabat kerana mengikut Nabi SAW. Mandi sunat, niat nawaitu ghusla fi hadzal yaum lillahi ta'ala. Sahaja aku niat membersihkan diri pada hari ini, yakni hari raya Aidil Fitri, kerana Allah Ta'ala. Itu kan? Jadi cukup. Kemudian memakai pakaian yang baru ataupun sebaik-baik pakaian yang ada pada diri kita. Bukan pakaian yang mahal, pakaian yang baik, yang elok. Walaupun kita miskin. Dia kata saya miskin, tak payahlah pakai baju baru, tak payah pakai baju elok. Ada miskin pun kena pakai baju elok. Carilah yang terbaik. Kalau bandel tu bagi dia elok, eloklah. Saya mampu beli bandel ya. Bandel tak? Bandel kalau bagi dia itu taraf dia boleh beli bandel sebagai bandel barang yang baru, maka bandel itu baru bagi dia. Jangan pakai baju yang elok yang ada dalam milikan kita. Kalau kata ada amari itu, yang mana yang paling the best sekali? Yang baru beli. Yang baru beli itu tidak disyaratkan mesti yang termahal. Yang elok, pakai yang elok. Sunnah Nabi SAW. Bukan pasal apa? Pasal sunnah. Dia kata orang kaya bolehlah, orang senang. Dah, bukan soal tu. Soal dia sunnah Nabi, pakai baju yang paling baik. Itu hari raya dia suruh kita. Kemudian kita disunatkan supaya makan sebelum pergi solat. Kan? Hari raya Aidil Fitri kita disunatkan makan sikit. Kalau ikut Nabi makan tamar, kurma. Kalau kita cucuk, boleh tak? Cok kodok bagi bini buat, bolehlah tu. Roti bakar ke yang canggih sikit. Ustaz bini kita buat sandwich pun tak apa lah. Kan, sandwich. Makan sebelum pergi solat. Kemudian disuruh kita semua pergi solat, termasuk isteri dalam keadaan haid, perempuan. Hari raya, walaupun mereka tak disuruh solat, tapi suruh keluar pergi. Walaupun perempuan dalam keadaan haid, disuruh pergi meraihkan suasana raya tu. Bukan masuk masjid, maknanya dia pergi keluar daripada rumah dia. Walaupun sibuk kerja rumah apa semua, tapi perempuan ni suruh juga pergi keluar, pergi raikan solat hari raya tu. Sebab itu kalau kita buat di kawasan lapang, maka perempuan yang ada haid pun boleh duduk sama. Kalau di Mesir dulu sembahyang raya memang kawasan lapang. Kita jalan ni, kalau ni keluar sembahyang atas tu. Kalau ada dataran sini, kawasan parking kita tu, kita akan sembahyang situ. Itu kalau boleh orang Budiah buat, tak ada masalah. Kalau tak hujan, buat begitu. Kadang kawasan terbuka sembahyang. Tamang kali orang Budiah buat. Kan? Memang begitu. Tak apa. Supaya perempuan pun boleh datang duduk, meraihkan suasana tu hari raya. Ramai keluar, ramai-ramai. Itu sunnah dan pahalanya sunat. Kemudian memperbanyakkan takbir. Sebab itu sebut di laungan takbir ni laungan kemenangan. Orang menang dia sambut takbir. Orang yang kalah dia malas nak sebut takbir. Percayalah tuan-tuan. Tanya orang yang tak semayang, Allahu Akbar. Sebab dia tahu dia tak, aku tak buat apa pun dalam hati dia. Dia tahu dalam hati dia, dia tahu, dia kenal diri dia. Alah, nak takbir apa, aku tahulah aku mayang pun tak, tarawih pun tak buat, puasa pun aku sekali minum air dalam bilik air. Sebab tu dia takbir. Orang yang laung takbir yang kuat ni ialah orang yang tahu bahawa dia sambut kemenangan. Tanya, orang yang menang. Cuba kita dengar cerita menang. Kita menang pada raya tu buat macam mana? Allah, betul tak? Betul tak? Kita menang pada raya kita buat apa? Takbir kuat tak? Kuat tuan-tuan.
habis suara ni. Itu orang sambut hari raya takbir kuat. Pasal seronok. Pasal dia tahu bahawa kemenangan ni Allah Ta'ala bagi. Orang yang dia itu tahu dah. Tak payah kita sebut orang lain. Kita tahu aku ni siapa dalam Ramadan ni. Aku tahu aku siapa. Kalau takbir begitu. Percayalah tuan. Kan? Kita boleh tahu kita dengan melalui takbir kita. Kita boleh kenal diri kita. Kita ni dah seronok menang dah raya. Pasal kita duk bila kita menang dah raya, kita tahulah aku dulu pulun panjat pokok. Ni kira pokok jalan Umbudiah ni aku yang naik. Seronoknya kerana sebab di antara bendera yang aku pacak tu, menang kita ni sebab bendera yang aku pacak. Maka aku takbir sungguh-sungguh. Seronok. Kan? Sebab itulah kita tahu bahawa kenapa kita takbir, pasal kita tahu kita ni menyumbang kepada kemenangan. Tapi kalau orang yang takbir hari raya itu, dia tahu sebenarnya orang yang segitulah orang yang dia tak sumbang apa-apa Ramadan ni, tuan-tuan. Itu orang yang takbir sungguh-sungguh ialah orang yang memang menyahut kemenangan. Laungan Allahu Akbar, laungan kemenangan. Kita boleh tahu diri kita. Kita boleh kenal diri kita. Tapi pasal orang Melayu memang macam itulah. Allahu Akbar. Kan? Dia macam tu. Tak apalah. Tapi semangat tu maknanya dia datang daripada kita melepasi ujian Ramadan, kita seronok. Seronok kerana Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kita, pelepasan ujian semua ni kita dah buat sebagaimana yang kita buat. Allah Ta'ala suruh, walaupun tak banyak, walaupun tak sehebat umat-umat terdahulu, tapi aku tunjukkan, aku present kepada Allah Ta'ala yang terbaik yang aku buat kepada Allah. Macam kita rasa macam kita menang belah raya. Macam tu lah. Sepatutnya kita rasa hari raya macam kita menang belah raya. Seronoknya menang belah raya. Kita duk calon, kita duk kempen, kita penat 7 hari. Tegang mata. Kita edar risalah. Kita buat gini-gini. Rupanya dia itulah sumbangan aku. Rupanya puas aku buat. Gitulah. Macam itulah tuan-tuan rasa sambutan hari raya Aidilfitri. Macam itulah tuan-tuan. Bahkan lebih lagi. Tapi kalau kita tak ada apa-apa dalam takbir itu, bermakna something wrong. Itulah. Sebab dia sebut di laungan takbir, laungan kemenangan. Orang yang tak menang, dia takkan rasa nikmat bertakbir. Tuan rasa sendirilah. Kalau rasa tuan-tuan rasa seronok bertakbir, bermakna itulah adanya hasil sikit banyak dalam Ramadan. Kalau tuan-tuan takbir rasa ni malas, itu tandanya something wrong. Something wrong. Kita nilai diri kita tahu dah. Tapi nak cerita pasal pilihan raya ni, orang tak pernah lalui pilihan raya, tak tahu nak cerita lah. Saya bagi tahu orang yang pernah rasa aja. Kan? Pernah rasa boleh sumbang pilihan raya, kemudian menang takbir tu, rasa puas. Itulah rasa sepatutnya kita rasa takbir pada hari raya Aidilfitri. Pasal ada sumbangan kita tu. Kemudian antara lain perkara sunat hari raya ni ialah kita mengucap tahniah. Memperbanyakkan ucap tahniah. Tahniah ni dengan sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Ataupun ucap selamat raya pun tak apalah. Sebab dalam kataan selamat hari raya Aidilfitri itu, selamat menyambut hari fitrah. Maknanya kita kemenangan jugalah. Fitrah ni maknanya bersih, suci daripada dosa. Jadi tahniah lah juga selamat hari raya. Maknanya kita ucap dia terima kasih, mudah-mudahan Allah ampun dosa, bersih kamu daripada dosa. Itu maksudnya selamat raya. Maknanya dalam bahasa Melayu kita selamat raya. Dalam bahasa Arabnya taqabbalallahu minna wa minkum. Allah terima amalan kita. Maksudnya dalam bahasa dari sudut istilahnya maknanya sama, matlamat dia sama. Tapi ucapan Melayu kita selamat raya tu. Tapi kalau ikut sunnah betul-betul lafaznya taqabbalallahu minna wa minkum. Allah terima mudah-mudahan amalan kita semua. Amalan tuan, amalan kita. Kemudian antara lain ialah amalan sunat, walaupun dia bukan sunnah, ialah pergi ziarah kubur. Ziarah kubur ni bukan sunnah hari raya sahaja, tapi sunat kita buat. Itu lain, tak payah saya terang lah sunnah dengan sunat ni. Memang Nabi tak buat ziarah kubur hari raya saja, tapi sunat kita buat. Sebab hari lain kita tak pergi kubur. Kalau ada waris kita disimpan di sini, kita pergi kubur yang terdekat, sedekah Fatihah, baca sikit doa apa semua, buat pahala. Buat pahala. Kemudian kita balik dalam 15 minit balik. Cukup lah.
Kan? Dalam masa 24 jam nak kejar pahala dalam Aidil Fitri. Allah Ta'ala bagi satu hari ya. Satu hari yang Aidil Fitri nak isi amalan soleh. Buatlah sebanyak mungkin, antaranya walaupun ia bukan sunnah khusus daripada Nabi, tapi ulama kata sunat, maka pergi buat. Kalau kita ada waris kita dekat, disimpan di kubur-kubur yang berdekatan, pergi sedekahkan Fatihah, baca Yasin, buat tahlil lebih kurang 5 minit, balik. Kurangnya 15 minit kita dah buat dalam masa 24 jam tu, ada 15 minit kita tahlil. Ini orang nak, ini saya cerita bagi orang nak beramal lah. Kata nak beramal, buatlah apa pun, nyogit ke apa lah. Tapi kita cerita orang nak beramal, tak mau sia-siakan masa 24 jam dengan amal soleh dalam bulan Ramadan. Kemudian yang terakhirnya puasa 6. Puasa 6. Man shama Ramadan summa tabi'ahu sittan min Syawal faka'annama saumud dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari, kata Nabi, seolah-olahnya dia puasa setahun. Ulama berkata boleh selang-seli 6 hari, boleh berturut-turut, boleh bermula pada hari kedua, boleh bermula dekat-dekat nak habis Syawal, tapi dalam Syawal. Adapun persoalan tentang dua niat dalam satu amalan puasa, maka kebanyakan ulama membenarkan sekiranya kita puasa qada dalam bulan Syawal, boleh diniatkan di bawahnya puasa sunat. Kalau kita puasa wajib, yakni puasa qada, perempuan yang haid dia nak puasa qada, ataupun laki yang bernazar puasa qada, puasa nazar kerana wajib dia nak buat dalam bulan Syawal, maka boleh letakkan niat sunat di bawah dia, iaitu niat sunat puasa Syawal, maka diterima pahala sunat puasa Syawal. Adapun kalau kita puasa sunat nak letakkan niat qada, niat wajib, tak boleh. Contohnya niat puasa Syawal, tapi letakkan di bawahnya puasa nazar, tak boleh. Kalau niat puasa nazar letak di bawahnya puasa sunat Syawal, maka diterima pahala itu. Itu dia tak boleh terbalik. Mana dia mesti letak yang niat yang wajib dulu. Bagi orang yang niat dua niat lah. Tapi kalau kita tak ada apa-apa qada nazar, tak ada nak puasa sunat, niat terus sunat ya, tak ada masalah. Jadi perempuan kalau dia haid, maka dia nak qada dalam Syawal, maka dia qada dalam Syawal. Kan? Dalam bulan Ramadan dia haid, dia qada dalam bulan Syawal, maka dia boleh niatkan puasa sunat Syawal. 6, puasa sunat 6. Syaratnya letak yang wajib niat, baru yang bawah ikut yang sunat. Jangan letak niatkan yang sunat, bawah niat yang wajib, tak boleh. Kan? Itu kaedah dia. Kan? Ulama membenarkan dan diterima pahala sunat itu. Kan? Itu wallahu alam. Sekadar makluman ilmu kita berkongsi bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita, dan mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan amal ibadah kita 29 hari no? Maknanya 29 hari kita puasa 29 hari lah malam ni. Kalau takbir maknanya 29 hari kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah terima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu a'lam. Sekadar itu aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu am wa antum bi khair. Selamat hari raya Aidil Fitri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله ورث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم زدنا ولا تنقصنا, واكرمنا ولا تهنا, واعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.